Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada pelayar Facebook Sinar Hayat. Ketika ini kami masih berlintas langsung di sebuah pusat pada Islami Belah di Bangsal. Dan ketika ini di Convention Pemuda Amanah Nasional berlangsungnya ucapan kedudukan oleh Jawatankuasa Pimpinan Pemuda, sementara pada pukul 8 malam nanti akan berlangsungnya taklimat pemilihan Pemuda Amanah Nasional oleh pengurusi Jawatankuasa Pemilih. Dan diikuti dengan pengumuman keputusan 27 Jawatankuasa Pimpinan Pemuda Amanah Nasional sesi 2023-2025 serta mesyuarat kedua memilih Ketua Pemuda, Timbalan Ketua Pemuda dan naik-naik Ketua Pemuda. Dan seterusnya pada pukul 9 malam nanti pengumuman Barisan Kepimpinan Pemuda Amanah Nasional bagi sesi 2023-2024. Dan pada pukul 9 subuh pula pemilihan 20 orang perwakilan pemuda amanah ke Konvensyen Amanah Nasional, dan majlis akan ditangguhkan pada pukul 10 malam. Dan inilah suasana yang boleh kami bawakan. Sebelah daripada kawasan Balik Pulau untuk dilakukan usulnya. Balik Pulau. Balik Pulau. Kadang-kadang saya baca yang dia tulis ya. Okey. Yes, nanti lihat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kursi Vice Speaker Muhammad Selatul Muhammad Asli Mulia selaku PP Amanah Nasional. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya mewakili daripada perwakilan Pemuda Amanah Pulau Pinang ingin mengusulkan usul melihatkan tempoh jawatan item hanya 2 peringkat. Terlebih dahulu saya kira bila membicarakan satu usul, ia ialah meletakkan parti terlebih dahulu berbanding dengan sosok tubuh. Yang mana apabila kita melihat usul ini, saya kira tidak melihat kepada mana sosok tubuh yang mana ia merupakan satu jangka masa panjang yang mana kita sayangi iaitu parti amanah kita. Saya kira perlu dimaklumkan terlebih dahulu bagi mengelakkan salah faham di masa-masa akan datang terhadap mana-mana individu yang terkesan dengan usul ini. Namun, platform pembahasan tentang usul ini boleh dilaksanakan ataupun dibahaskan oleh para perwakilan. Usul berkaitan tempoh jawatan adil kepada pemimpin tunggal sahaja adalah permulaan, saya kira sebagai transformasi parti untuk menerima rakyat agar terlibat secara langsung dengan parti amanah negara, agar parti kita lebih berkembang dan lebih dominan dalam Pakatan Harapan. Saya suka melihat apabila bersama dengan komponen parti-parti yang lain di negara, ia sebagai satu kesalingan, bukan suatu persaingan. Yang mana saya melihat dengan usul ini, ia akan menarik lebih ramai minat ahli-ahli yang baru yang akan menyertai parti amanah negara kita, insya-Allah. Saya ceritakan beberapa isi dalam melihat usul ini.
para perwakilan yang amat saya kasihi. Bila melihat sesebuah parti di negara, sesebuah negara, pastinya keahlian merupakan satu perkara yang penting. Dan bagaimana keahlian itu dapat diterokai ataupun diminati oleh masyarakat yang tertakluk kepada kreativiti, kepada pimpinan yang memimpin parti tersebut. Saya kira jelas apabila kita mengorak langkah yang lebih berani dalam membentuk polisi yang mungkin, yang saya kira akan ditentang, tetapi usul ini adalah tajuk utama yang perinciannya boleh ditentukan kemudian oleh pimpinan utama parti yang dilantik. Sebagai contoh, ada terhadap bukan jawatan selama 2 pekan, tetapi jika ingin membuat jawatan ada lagi perlu pindah ke kawasan lain untuk bertanding. Ini melihat kepada kreativiti pimpinan yang mana kita boleh usulkan satu tajuk, iaitu adun hanya 2 penggal sahaja. Yang kedua, saya kira dalam perbahasan Pidato KP tadi melihat kepada sarana mahasiswa yang membuka luas tarikan, iaitu melihat mahasiswa sebagai satu tunjang yang mana boleh menarik minat mahasiswa di luar sana untuk menerajui atau bersama-sama dengan parti amanah kita, dan dengan perhatikan tempoh jawatan ini, saya kira ia memberi peluang dan ruang bagi ahli-ahli parti atau pelapis untuk bersiap siaga, yang mana pada masa akan datang peluang dan ruang itu akan terbuka. Yang mana sekiranya kita lihat sekarang ini, apabila melihat kepada adil, minta maaf cakap, daripada saya kecil sehingga besar, adil adalah orang yang sama. Dan bila orang yang sama akan berbrain, yang mana adil tersebut akan selesa, yang mana tidak ada keperubahan. Sekiranya parti kita yang parti progresif, yang peduli tentang perkara ini, perlu melihat benda ini dalam masa jangka yang panjang. Istilah meremajakan parti telah kita dengar dalam pencalonan adil dan MP semasa PRU 15 dan PRN yang lepas. Istilah ini muncul setelah lulusnya Undi 18 yang secara tidak langsung memberi impak nilai dalam model yang lebih tinggi dalam politik Malaysia. Saya kira setiap ahli dalam parti amanah ini perlu diberikan ruang dan peluang untuk bersama-sama memimpin negara tercinta ini, yang mana apabila ruang yang kita berikan tersebut akan digunakan sebaik mungkin dalam memastikan parti amanah ini akan sentiasa relevan nasional di masa akan datang. Sidang perwakilan yang saya kasih sekalian, jawatan adil dan MP adalah jawatan perkhidmatan awam yang paling singkat untuk mendapat pension. Saya kira ia juga satu perkara yang boleh kita nilai tambah kepada ahli-ahli kita dalam konteks ekonomi dan juga kebajikan, yang mana setiap ahli diberi ruang dan peluang untuk memerintah secara bersama, secara bergilir, yang mana apabila memperolehi ataupun telah tiba masanya akan memberi ruang kepada golongan-golongan muda untuk sama-sama memerintah negara ini. Dalam mewujudkan jumlah bekas adun yang ramai yang mempunyai pension, yang kemudian akan memberi sokongan kembali kepada parti secara langsung dan tidak langsung. Dalam perbahasan yang sebelum ini kita lihat berapa ramai yang melihat ekonomi ataupun kebajikan ahli-ahli ini perlu dipastikan dapat diberikan suatu perkara yang baik supaya ahli-ahli ini dapat bekerja. Dan saya kira walaupun segegar mana ucapan, anuan, tapi dapat ada ekonomi yang baik, maka sukar untuk kita memastikan ahli-ahli kita dapat bekerjasama dalam suatu parti yang pastinya mendukung amanah daripada rakyat di luar sana. Dalam melihatkan dua penggal adun memberi persepsi kepada masyarakat bahawa parti amanah akan memberi peluang agar ahli-ahlinya yang mampu untuk memegang jawatan YB akan mendapat pensi sebagai YB sekiranya berusaha keras dalam membantu dan mengangkat parti ke arah yang diharapkan. Sampai ini bermaksud ini bermaksud apabila setiap ahli diberikan ruang
dalam memastikan ada sesuatu tempat itu akan bergilir secara rotation yang baik selama 2 pekan, maka ahli yang di bawahnya akan bersemangat untuk terus berurusan berada dalam parti tersebut. Mengambil contoh kebaikan dalam parti komponen seperti parti PKR dan DAP adalah parti yang menyusun ahli-ahli parti untuk lebih bersedia sebelum menjadi adun ataupun MP. Majoriti adun dan MP mereka pernah memegang jawatan ahli majlis kerajaan tempatan. Mereka ini secara tidak langsung telah berlatih semasa memegang jawatan ahli majlis. Ya, pelbagai inisiatif ataupun ekonomi yang ditemukan bagi memastikan ada kelangsungan pelapis dalam parti Amanah Muslim, tetapi sekiranya ruang dan peluang kepada ahli untuk memastikan mereka dapat memegang akun maupun MP perlu dilaksanakan secara tuntas. Sebagai penutup, Madani diilhamkan berdasarkan konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kirasaan segera lapisan masyarakat dengan hasiat pemulihan melalui reformasi substantif demi Malaysia yang lebih maju dan makmur. Kami harapkan usul yang dibawa ini dapat diterima dengan kefahaman yang baik. Memandangkan parti kita merupakan parti kefahaman, saya kira ia perlu difaham secara akal yang waras tanpa melibatkan emosi. Sesungguhnya pemuda amanah negeri Pulau Pinang mengharapkan usul ini dapat diterima dan menjadi polisi parti yang secara tidak langsung akan membawa rahmatan lil alamin kepada semua ahli amanah Malaysia. Saya akhiri dengan satu petikan daripada surah Al-Isra ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, tak kira sama ada diri sendiri maupun orang lain, pastinya faedah itu kembali kepada diri kita. Maka sekiranya kamu berbuat keburukan, walaupun bukan pada diri sendiri, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulnya jelas berkaitan dengan tempoh had seorang adun, seseorang jadi adun, ditambah ahli panel majlis. Jadi saya buka kepada perwakilan untuk pembahasan sekiranya ada. Kalau tidak ada, ini lebih jelas. Itulah perjalanan convention pemuda amanah nasional 2023 dan seawal tadi untuk keluarannya perjalanan convention di dalam melaksanakan acara ini. Di belakang saya ini hujan sudah mulai turun dan convention akan berakhir pada pukul 11 malam nanti. Dan saya fikir sampai di sini dahulu. Saya Samsul Ibrahim bersama Ibu Karen dari Medaus yang merakamkan titik sinahaya. Assalamualaikum.